Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, engkaulah ya Allah yang boleh membolak-balik hati-hati kami ya Allah. Thabbit qulubana ala dinik, engkau tetapkan hati kami pada hari ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah, engkaulah ya Allah yang mampu mengubah hati-hati kami ya Allah. Sarrif qulubana ala ta'atik, engkau ubahlah hati kami ya Allah dari hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh keimanan, ketakwaan, yang penuh dengan ketaatan, daripada hati yang penuh kebencian kepada hati yang penuh rahmat dan kasih sayang ya Allah, daripada hati yang malas beribadat kepada hati yang rajin untuk beribadat. Allahumma wa na'udzubika minal bukhli, dan kami berlindung denganmu ya Allah dari sifat bakhil. Wa na'udzubika minal kasal, dan kami berlindung denganmu dari sifat malas dan lemah untuk beramal beribadat. Wa na'udzubika min su'il kibar, dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada melakukan maksiat di sepanjang Ramadan ini, dan juga daripada maksiat yang sekecil-kecilnya hinggalah yang sebesar-besarnya, daripada maksiat mata yang sering melihat televisyen yang melalaikan, daripada telinga yang sering mendengar lagu Hindustan, daripada mulut-mulut dan juga lidah yang sering membawang. Kami berlindung, wa na'udzubika min adzabil qabr, dan kami berlindung denganmu daripada azab kubur ya Allah di saat mana kami mati dan di saat mana yaumul qiyamah. Wa na'udzubika min adzabin nar, dan gugurkanlah nama-nama kami yang berada di neraka ya Allah, dan letakkan nama-nama kami yang berada yang menonton klips ini daripada api neraka, dan letakkan nama kami kita sergam indah di pintu syurga firdausmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fiha fi syahri Ramadan. Ya Allah, pada bulan Ramadan ini berikan kepada kami keberkatan, kenikmatan, kebaikan, kebajikan dan juga pahala bagi setiap ganjaran yang telah, amalan yang telah kami lakukan dan juga ganjaran yang akan kami lakukan. Wa na'udzubika min syarri fi syahri Ramadan, dan kami berlindung denganmu dari segala kemudaratan, kecurian, kemalangan, kesulitan dan juga segala wabak-wabak yang ada, penyakit dan sebagainya di sepanjang kami berada di bulan Ramadan ini ya Allah. Allahumma ftah alaina hikmatak, ya Allah, bukakan ke atas kami hikmah-hikmah, kebijaksanaan. Wansyur alaina, dan limpahkanlah kepada kami min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat-rahmat, kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah beri pada hari ini, dan juga nikmat yang besar yang kita dapat adalah nikmat iman yang diwariskan oleh ibu dan ayah kita. Jadi alhamdulillah, untuk tajuk yang diberikan pada hari ini iaitu berlalunya Ramadan. Tersebut berlalunya Ramadan. Biasa kita berlalu Ramadan ni, belum berlalu lagi. Kadang-kadang baru 10 malam terakhir kita dengar radio, berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Belum, baru lagi nak berlalu, belum berlalu lagi. Dah menyanyikan lagu berlalulah Ramadan.
Bukan biasa, saya pun dengar juga. Jadi menghilangkan feel tu kadang-kadang. Jadinya, apakah tajuk istimewanya? Tajuk untuk kita nak sebut berlalunya Ramadan ini, ketika mana saat kita berada dalam akhir Ramadan. Seolah-olah kalau kita melihat bahawa satu perlombaan basikal yang kita letakkan bahawa pecutan terakhir. Pecutan terakhir itulah yang kita nak kejar, iaitu pecutan 10 malam yang terakhir sebelum berlalunya Ramadan. Okey, jadinya bila kita melihat satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut awal, ini nak sebut pada awal sekali cerita pasal Ramadan, iaitu ketika mana awal je malam Ramadan, maka 30 Ramadan itu dan disebut oleh Nabi setiap kali indal fitr, setiap kali berbuka. Hadis ini adalah hadisun sahih. Ketika setiap berbuka itu ada utaqa, iaitu perlepasan daripada api neraka Jahannam. Utaqaika minan nar, perlepasan daripada api neraka Jahannam. Sebab itulah kalau kita melihat dalam hadis, ada dalam surah inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Okey, bila kita melihat di saat 10 malam terakhir untuk berlalunya Ramadan ini, Allah berikan satu hadiah istimewa, iaitu berupa malam Lailatul Qadr. Kalau kita main, kalau ni dululah orang main nombor ekor kan, orang main tikam nombor. Orang main tikam nombor ni, kalau nak menang dia tikam semua. Semua ni saya beli. Maksudnya dia menang semua. Tapi kali ni kita main tikam. Kita nak tikam mana satu daripada salah satu 10 malam terakhir terdapat Lailatul Qadar. Maka senangnya kita tikam semua. Siapa yang menonton klips ini, cuba kita rasa macam kita nak tikam mana satu antara 10 malam yang terakhir itu, di antara salah satunya terdapat Lailatul Qadar, kita tikam semua. Itu simple. Simple. Tikam semua 10-10 tu, jangan tinggal solat tarawih. Jangan tinggal solat berjemaah. Jadinya, pada ketika itulah disebut, apabila salah seorang disebut dalam hadis ini, dalam ayat Quran ini, menyebut tentang pada malam Lailatul Qadar itu terdapat salamun hiya hatta matla'il fajr. Saya dah sebut sebelum tu. Iaitu salamun itu, kalau buka dalam tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, dia akan membawakan salam itu adalah sejahtera, yang mana pada malam itu cuma yang ada sejahtera saja. Sebab pada malam yang lain terdapat kecelakaan dan juga sejahtera. Keamanan dan juga kecelakaan. Dua. Setiap malam akan adanya kecelakaan, akan adanya kesejahteraan. Tetapi pada malam Lailatul Qadar, Allah takdirkan cuma yang baik-baik dari sudut takdir ajalnya, takdir rezekinya, takdir amalnya, semua ini ataupun syurga atau neraka, maka Allah telah takdirkan keselamatan sahaja. Jadi pada malam itu Allah cuma mengabulkan permintaan yang selamat, iaitu keselamatan yang aman, perkara yang baik. Kalau kita melihat, kalau pada malam-malam yang lain dia terdapat kesejahteraan dan terdapat kecelakaan, tetapi pada malam itu yang ditakdirkan adalah takdir kematian. Bila disebut tentang ajal, ajal boleh tak berubah? Sebagian ulama meletakkan ajal tidak boleh berubah, tetapi yang boleh berubah adalah bagaimana mati. Setiap manusia pasti mati. Contohnya berada di Institut Dato' On ni. Institut Dato' On ni dia orang-orang jenis belia je boleh masuk. Sebab tu saya boleh masuk sini. Sebab tu saya masuk sini. Walaupun kalau ikut Hijriah, bulan tahun Hijriah, saya telah mencapai 40 tahun. Tapi masih lagi boleh rasanya, tuan-tuan dan puan-puan, masuk pemuda lagi. Pemuda dan belia. Jadi bila kita melihat dalam kataan bahawa ajal itu dia tak boleh tukar, mati bila, sebab dah ditetapkan. Cuma yang boleh ditukar adalah keselamatan kematian tersebut menjadi husnul khatimah. Sepatutnya dia ni mati dalam keadaan mati su'ul khatimah. Dia mati tengah-tengah tengok Raja Lawak, wah, mati. Tukar pula, dia mati tengah menangis, tengah mendengar YouTube tazkirah, lalu dia menangis. Maksudnya time dia mati itu sama. Tetapi bagaimana akhir mati dia itu
boleh ditukar menjadi mati yang husnul khatimah. Sebab tu pada malam itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sejahtera. Ada di kalangan mereka ulama menyebut, dalam hadis dia menyebut juga bahawa pada malam Lailatul Qadar itu, pada malam sepanjang bulan Ramadan itu terdapat utaqa. Bagi siapa? Bagi yang ya baghiyal khair, pecinta kebaikan, rebut. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, berhenti kejap. Jadi orang yang mendapat utaqa, perlepasan daripada api neraka tu, dia ada syarat dia. Syarat yang pertama, dia hendaklah melakukan kebaikan, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Yang kedua Nabi sebut ya baghiyasy syarr, pecinta kejahatan. Dia ada orang yang cinta kebaikan, ada orang yang disuka kejahatan, ada. Dia baik, pakai serban ya Allah 30 lilit. Oh. Tetapi ada minat benda buruk sikit. Minat tengok dangdut. Minat dengar dangdut, tengok Inol. Saya ustaz kalau tak dengar Inol satu hari, saya macam rasa nak demam, contoh gitulah. Macam nak demam. Kalau tak isap rokok satu hari, gitulah maksudnya. Orang kadang-kadang dia sebut ada orang yang jahat dia macam-macam. Ada yang dia tak boleh dia tak tengok YouTube satu hari untuk tengok cerita Hindustan, tak boleh. Tak tengok K-pop satu hari, tak boleh. Kadang-kadang umur 50 pun tengok dandut. Tapi memang jelaslah 50 yang tengok dandut. Belia jarang tengok dandut. Kan? Belia jarang. Kalau macam lagu-lagu orang muda-muda ni, lagu apa orang muda-muda bayi-bayi saja? Lagu-lagu Awi, bara yang panas membara. Itulah. Tapi kalau orang-orang yang berumur 50 ni, jangan sangka janggut dia panjang, misai tebal. Oi, Amitabh Bachchan, Preity Zinta. Preity Zinta. Kan? Jadinya bila sebut aksir, berhenti tu bukan suruh berhenti terus, berhenti kejap. Berhenti sebentar untuk melakukan kejahatan. Dan aksir juga bermakna pendekkan kejahatan tu. Kalau dia isap rokok, contoh isap rokok lah. Isap rokok senang betul lah. Seronok sebut isap rokok ni. Dia isap rokok ni, bila dia isap rokok, katalah dia isap rokok Dunhill. Dunhill tak tahu berapa ringgit sekarang. Jadi 20 batang. 20 batang Dunhill. Jadi pada malam tu aksir, berhenti. Ataupun kurangkan. Jadi dia isap rokok 10 batang. Contoh dia 10 minit, 20 minit sekali isap rokok. Tapi bila malam Ramadan, dijadikan bukan 10 minit, 2 jam sekali isap rokok. Jadi dikurangkan inilah dia. Sebab itu Nabi ni datang ke dalam umat Muhammad dalam keadaan realiti. Itulah realiti. Bukannya kata bahawa berhentilah isap rokok. Bukan senang. Bukan senang. Ingat lagi masa satu arwah, ada satu sahabat saya ni arwah dah. Dia menyebut tentang satu peristiwa waktu tu dia kena makan ubat. Kena makan ubat. Satu ubat, dia dah umur 78. Tua dah. Bila dia datang doktor tu kata makan ubat ini, maka berhenti, dia kata jangan minum kopi. Ingat saya lagi, jangan minum kopi. Bila saat dia kata jangan minum kopi tu, dia daripada kecil sampai ketua minum kopi. Saat doktor suruh berhenti tu macam mudah je. Okey, pakcik jangan minum kopi jangan minum kopi. Makan ubat ni tak boleh minum kopi. Jadi dia pun buatlah pas minggu. Selepas beberapa selang bulan, isteri dia ni, dia terbuka satu almari. Dia buka almari tu, dia terkejut, menjoget, terkejut lah macam dapat beri. Gitu. Lepas tu dia pun pergi, dia tengok-tengok. Bapak itu kenapa ubat banyak? Tak makan ke ubat? Lalu suami dia kata apa? Tak boleh lah dia kata saya dah cuba dah makan dah seminggu, tak minum, makan ubat, tak makan pil. Tak minum kopi. Setelah seminggu, dia telah mengambil keputusan yang berat. Suami dia ni telah mengambil satu keputusan yang berat, iaitu telah meninggalkan ubat lalu minum kopi. Ini bukan cerita rokok, bukan cerita dadah. Ini cerita minum kopi. Minum kopi. Yang mana kopi pun tak boleh tinggal, apatah lagi kejahatan yang karat. Kejahatan yang bukan senang. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, orang isap rokok ni berhenti kejap. Berhenti kejap isap rokok. Bukan disuruh berhenti waktu apa pun, waktu daripada malam, iaitu start maghrib sampai sebelum subuh. Malam je, jangan isap rokok. Tapi jangan tanya saya, siang boleh tak isap rokok orang Ramadan? Siang boleh ke isap rokok? Wallahu alam. Jadinya pada malam itu suruh berhenti. Kalau tak boleh berhenti, Dunhill 20 batang. Ambil 10 batang kan. Ini orang kaya ni. Ni orang beli belia tahu. Orang beli belia ni biasa dia tak sokok Dunhill. Dunhill ni biasa orang-orang otai. Biasa orang depan-depan raya ni, kalau orang beli belia ni biasa kalau diisap rokok John, contoh John, murah sikit lah kan. Separuh buat. Berhenti separuh. Jadi orang yang dapat berhenti separuh ni,
dia mendapat utaqa. Sekurang-kurangnya di 20 batang satu hari dikurangkan jadi 10 batang. Itu usaha dia bagaimana nak mengurangkan maksiat. Aksir maksudnya daripada dia buat banyak kepada pendek, ataupun berhenti terus lagi baik. Nak isap rokok bila? Nanti lepas raya. Lepas raya bukan nak isap rokok je, nak isap apa panggil tadi? Nak isap mercun pun tak apa. Isap mercun, tak ada masalah. Jadinya pada akhir Ramadan inilah bila kita melihat bahawa menyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana saat dikata bahawa setiap kali bulan pada malam Ramadan itu terdapat utaqa. Terdapat utaqa. Bila kita menyebut tentang utaqa itulah, maka kita melihat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang sahih dia menyebut tentang walillahi inna lillahi inda kulli fitr utaqa. Pada malam tu panjang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nak dapatkan perlepasan daripada api neraka itu terdapat ketika saat awal berbuka. Jadi siapa kat sini yang awal buka? Saya pernah tengok tempat yang memang kejauh utaqa. Dia memang awal buka dia dapat utaqa. Bila dia sebut awal buka utaqa, saya pernah sekali pergi yang sana. Saya pergi yang sana akhir Ramadan lah. Waktu tu orang rumah saya ajak pergi yang sana. Orang rumah ajak pergi beli tudung. Bang, jom pergi beli tudung sebab baju ada warna merah, tak ada tudung lah warna merah. Gitu. Maksudnya pergi. Jadi orang rumah mesti tak boleh dalam keadaan ada cuti pula. Jadi pergi. Bila saya nak semayang maghrib tu di sana ada surau, ada sana ada surau. Masa pergi tu saya tengok dekat KFC, dekat McD, dekat kedai makan, katakan 7 suku, 7.12 azan. Nak kita terkejut tengok pukul 6.20. 50 minit lagi nak berbuka, dah duduk menunggu berbuka. Ini semua nak menunggu utaqa lah ni. Sebab dia kata bahawa setiap kali hampir berbuka, dalam hadis menyebut hampir berbuka, dan sebuah hadis lagi buka pada ketika awal berbuka, iaitu seteguk air, kemudian dia minum, kemudian pada waktu itulah ada perlepasan daripada api neraka dan juga hampir berbuka. Jadinya kalau 7.12 azan, kan? Jadinya menunjukkan bahawa 5 minit sebelum dan 5 minit sesudah berbuka. Waktu 10 minit itu waktu kritikal. Jadi waktu itulah. Sebab tu kalau pergi kedai-kedai makan, kadang-kadang ada yang sampai daripada pukul 7 buka. 6.20 dah duduk dekat kedai makan. Ya Allah, ini semua ni kejauh utaqa ni. Dia takut terlepas. Takut terlepas doa, minta jauh daripada api neraka. Tahu tak apa itu utaqa? Utaqa itu adalah syafaat dari Allah, yang mana salah seorang di antara mereka ini tak mendapat syafaat. Satu hadis daripada rawahul Bukhari wal Muslim. Saya baca makna dia, mungkin pendek kita punya clips ni, kan? Masa kita amat mencemburui kita, sebagaimana isteri mencemburui saya. Hebat ayat saya ni. Jadinya ketika mana hari itu, ketika mana Sa'id Al-Khudri berkata bahawa Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, hadis kursi, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ketika itu Allah kata ahli neraka, ni ahli neraka ni. Jadi siapa yang merasakan diri ni berdosa banyak, ahli neraka, maka dia boleh dengar. Tapi kalau siapa kat depan saya ni yang menonton saya ini, yang merasakan dia ahli syurga, kita tolak. Ustaz, saya ni Ustaz bukan nak sombong, bukan nak belagak Ustaz, tapi saya rasa saya ni ahli syurga rasa. 3 kali Ustaz pergi haji. 3 kali pergi haji. Umrah setiap tahun. Tahun lepas dia tak pergi sebab PKP. Ini. Saya ni suami misali Ustaz. Isteri saya tu cukup infak saya bagi. Infak wajib. Dulu berat badan dia 38 Ustaz. Sekarang dah 83. Cukup makan saya bagi. Cukup makan saya bagi. Ini bukan suami misali lagi Ustaz. Kadang-kadang sampai suami menyesali dah. Menyesali. Nak sebut bahawa ketika saat mana disebut syafaat orang ahli neraka ni. Jadi kalau dirasa dia ahli syurga, dirasa dia tak ada dosa, maka tak apa, tak ada masalah, kan? Tapi siapa kat sini yang depan saya boleh mengaku bahawa dia adalah orang yang tidak berdosa? Orang yang tak ada dosa ni ada beberapa orang je. Rasul, para malaikat, orang gila. Orang gila je tak ada dosa. Jadi siapa yang tak nak kejar benda ni, dia orang gila lah. Siapa nampak dia isap okok pada malam hari tu, dia ni jenis orang tak nak utaqa. Rupa-rupanya imam tempat kita. Imam tempat kita dia isap okok. Okay. Jadinya bukanlah kata isap okok, dia banyak lagi dosa lain. Cuma isap okok ni sedap, senang sebut. Senang sebut. Tak dapat berhenti, aksir separuh, kurangkan. Tak dapat dengar YouTube 20 minit. Kata Ustaz, saya kalau dengar YouTube dangdut ni,
Mesti nak 10 lagu paling kurang. Layan 10 lagu. Andaikan matahari terbit dari barat. Lagu dangdut dia. Matahari terbit daripada barat, tak akan goyang cintaku padamu. Ini tinggalkanlah. Anak kiamat boleh nak cinta. Apapun yang terjadi, aku tak peduli, relaku mati-mati sungguh. Jadi nak sebut bahawa kalau lagu-lagu yang begini, moga tinggalkan dulu pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan kita dengar Al-Quran, kita dengar ceramah daripada Ustaz Khairul Fahmi. Ustaz Khairul Fahmi. Okey, jadinya kita sambil mendengar ni, kita sambung balik. Orang ahli neraka ni, Nabi kata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Hadis ni Bukhari Muslim. Allah berfirman apa? Di kalangan ahli neraka nanti ada beberapa syafaat. Yang pertama syafaat yang kita dapat adalah syafaat siapa? Syafaat malaikat. Itu Allah sebut. Yang kedua wa syafa'atun nabiyyun. Syafaat para nabi. Kita ni kadang-kadang jahat tapi kadang-kadang dapat syafaat. Yang ketiga syafaat al-mu'minun. Syafaat orang mukmin. Orang mukmin ni yang Nabi sebut dalam hadis sahih Muslim. Saat mana dia masuk syurga, dia akan mengingati lagi 3 golongan, iaitu pertama yasumuna ma'ana, yang berpuasa sama-sama. Seronok dapat puasa sama-sama. Ingat kawan-kawan yang sama puasa. Yang kedua yusalluna, yang solat berjemaah sama-sama. Yang ketiga wahyahujjuna, yang pergi umrah sama-sama, pergi haji sama-sama. Orang rakan-rakan haji, ya, haji-haji tuan-tuan puan-puan akak-akak yang dirahmati Allah. Rakan haji tu yang kat Mina tu, duduk berkumpul kat Mina sampai 10 orang tu, yang bau bacin, ketiak semua ada tu. Itu rakan syurga. Siapa yang pernah pergi haji tahulah macam mana sebulan duduk, kadang-kadang nak masuk tempat bilik air tu, nak sampai ke mangkuk tandas tu kena lalu. Pusing gini sebab banyak bersangkut kayangan-kayangan tu. Nak sampai situ, rakan-rakan itulah rakan-rakan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rakan-rakan solat kita, rakan-rakan sekerja, rakan-rakan jiran, rakan-rakan adik-beradik semua, maka mereka tidak akan mengingati kita. Yang akan ingat kita adalah rakan solat kita. Sebab tu kenal imam. Jangan sampai tak kenal imam. Jadi jangan sampai tak kenal jemaah masjid. Jangan sampai tak kenal rakan haji kita, rakan umrah. Jangan tak sampai kepada rakan puasa inilah yang akan mengenali kita. Dan yang terusnya syafaat siapa dia? Syafaat seorang lelaki. Kalau kita buka dalam tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili bagi menafsirkan surah Sur ayat ke-18 hingga 27, 17 hingga 28, menceritakan bahawa seorang lelaki akan boleh memberi syafaat kepada 4 orang. Pertama ibu dia, yang kedua kepada mak dia, dan yang ketiga dia boleh memberi syafaat kepada siapa lagi tu? Isteri dia, dan yang keempat dia boleh memberi syafaat kepada anak dia. Jadi seorang lelaki, idza dakhala ar-rajul, bila dia masuk dalam syurga, dia boleh memberi, dia akan bertanya seorang lelaki ini tentang mak dia, tentang bapa dia, tentang isteri dia, tentang anak dia. Tetapi ada 2 syarat. Yang pertama, Rabbi qad amiltu li wa lahum, ya Allah, merekalah yang menyebabkan aku beramal. Aku beramal. Jadi mak bapak dia ni yang menyebabkan dia beramal. Hari ini saya daripada bapak saya Muhammad Anwar bin Qasim, ibu saya Siti Fatimah binti Abu Bakar. Sebab tu bapak saya ni jejaka handsome jauh dari Rengit. Rengit Batu Pahat. Sebab tu saya handsome hari ni. Bapak saya handsome. Alah, macam biasalah kita ni kan tengok cermin. Kita tengok cermin, Nabi sebut apa? Allahumma kama hassanta khalqi, ya Allah, sebagaimana kau cantikkan aku, fahassin khuluqi, maka kau cantikkan akhlakku. Itu biasalah. Kita tengok cermin, ya Allah, sebagaimana kau handsomekan aku, ya Allah, handsomekan juga akhlakku. Itu biasa. Sebab Allah ciptakan manusia itu 4 kali Allah bersumpah. Watin, demi tin. Bukan buah tin. Buah tin bukan buah dalam tin, buah tin tu. Wazaitun, sumpah dengan buah zaitun. Wa tursina, dan kemudian wa hadzal baladin amin, Mekah. Kemudian barulah 4 kali Allah sumpah, Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya manusia sebaik-baik kejadian. 4 kali Allah sumpah, kemudian Allah sebut manusia itu amat hebat. Kita lebih hebat daripada apa yang kita sangka. Kita lebih berani daripada apa yang kita rasa. Sebenarnya kita lebih handsome daripada apa. Saya dah kata handsome tu tidaklah, tapi orang kata tadi good looking, orang suka tengok. Saya rasa semua orang tengok saya hari ni. Jadi alhamdulillah. Okey, jadinya bila kita menyebut tentang syafaat anak-anak,
Syafaat suami kepada isteri. Ui, syafaat suami. Sebab tu isteri-isteri kena cari lelaki yang beriman. Depan saya ni, ada depan saya ni, staf-staf daripada apa Institut Dato' On ni, saya tengok semua belia-belia ahli syurga ni. Cari orang ahli-ahli syurga. Sebab suami boleh menarik anda ke dalam syurga. Sebagaimana kalau tengok dalam Gurindam Jiwa. Gurindam Jiwa. Jadinya, kalau kita sebut ni, jadi ketika mana saat ada pada hari terakhirnya, habis syafaat dah. Jadi syafaat orang beriman. Syafaat orang beriman selesai. Jadi ada berapa syafaat tadi? Syafaat malaikat, syafaat Nabi, syafaat orang mukmin, dan syafaat anak kepada bapa, syafaat anak kepada emak, syafaat suami kepada isteri, syafaat ayah kepada seorang anak. Sebab itulah sebelum dan juga sekiranya walam yabqi, tak ada langsung kebaikan. Dia tak ada langsung kebaikan. Allah bagi tahu ada satu golongan yang tak dapat syafaat. Syafaat tak dapat. Habis. Bila dia tak dapat syafaat, maka ada sedikit rahmat dari Allah. Namanya utaqa. Utaqa tu syafaat Allah sebenarnya. Cuma ditukar sebagai nama utaqa. Sebenarnya dia syafaat. Cuma kalau dari Allah dinamakan utaqa. Jadi utaqa itu terdapat mana? Iaitu dikata Allah tarik daripada genggaman neraka, dikeluarkan daripada neraka dan dicelupkan ke dalam namanya Nahrul Hayah, sungai syurga di depan syurga nanti. Nahrul Hayah tu sungai kehidupan, dan keluar seperti cendawan yang keluar seperti hari-hari yang sebagaimana cendawan yang keluar selepas hujan, dan kemudian dia akan menerangi seperti permata, dan dia akan diletakkan di dahinya utaqa. Jadinya ahli neraka ni dia tak ada apa kebaikan, lam ya'malu khair, tidak ada satu pun kebaikan pada diri dia, tapi dia ni dapat utaqa dari Allah. Syafaat Nabi tak ada, orang beriman tak ada, tapi dia masuk syurga. Sebab itulah dalam keadaan hari ini utaqa terdapat pada bulan Ramadan sahaja. Utaqa terdapat pada malam Ramadan sahaja. Malah Nabi menyebut lagi utaqa terdapat pada berbuka dalam selang beberapa hari lagi Ramadan yang kita akan pergi. Beberapa hari lagi Ramadan yang kita akan berakhir. Jadi rebutlah peluang. Ada lagi dalam beberapa hari lagi Ramadan ni buka puasa, maka rebutlah peluang. Duduklah 5 minit sebelum berbuka. Sebelum berbuka tu duduk 5 minit. Sebelum berbuka, dan waktu berbuka tu ambil untuk doa utaqa. Kalau isteri membebel waktu nak berbuka tu, kadang-kadang isteri kita kan membebel, mak kita membebel, isteri kita membebel, mana Long, mana Angah mandi mak, dah itulah aku tadi yang masak, ini kau ni tak sediakan. Jadi kadang-kadang dia membebel. Bila isteri membebel nak berbuka puasa ni, suami kena ugut. Lagi yang muda-muda depan saya ni, yang muda-muda ni, suami ni bila isteri membebel depan masa nak berbuka lagi 5 minit tu, utaqa tu, terdapat rahmat Allah tu, kita ugut dia. Yang awak kalau membebel lagi nak hampir berbuka ni, abang ugut kamu, jangan sampai kamu masuk dapur lagi. Abang beli dekat bazar Ramadan. Lepas ni abang beli kat bazar Ramadan sampai sebulan. Jadi ugut dia. Biasa isteri setuju ugutan tu. Isteri setuju. Jadinya abang beli nanti, sediakan dan doa depan makanan tu. Jadi semoga dalam keadaan hari ini kita telah berlalunya beberapa Ramadan, jangan sampai kita berada dalam keadaan kita ini keluar daripada berlalunya Ramadan. Jangan sampai kita masih lagi, nama-nama kita masih lagi berada dalam neraka Jahannam. Moga-moga hari ini kita mendapat syafaat daripada malaikat dan para nabi dan juga orang beriman. Sebelum last, sedikit satu gurindam jiwa. Gurindam jiwa. Kalau Tuhan mudik ke hulu, ambilkan hamba bunga kemboja. Kalaulah tuan-tuan, abang-abang, haji-haji, hajah-hajah mati dahulu, nantikan hamba di pintu syurga. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ramadan